السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi Ba'alawi rahimahullahu ta'ala, dia katanya wa arkanuhuma hamdullahi ta'ala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa. Masuk perbahasan berkenaan dengan rukun-rukun khutbah Jumaat. Dia kata wa arkanuhuma wa arkanu khutbataini, dan bermula rukun-rukun dua khutbah. Arkanu mutada wa huwa mudhaf, huma mudhafun ilaihi. Khabar khamsatun, ialah 5. Rukun-rukun khutbah ada 5. Mana badal bagi khamsah hamdullahi. Hamdullahi ta'ala, iaitu memuji akan Allah Ta'ala. Idhafat masdar kepada maf'ul. Idhafat masdar kepada maf'ul. Kenapa puji Allah Ta'ala itu satu rukun? Li khabari wa innama hamdullahi ta'ala min arkanihima wa dhalika hamdullahi ta'ala wa innama hamdullahi ta'ala min arkanihima li khabari muslimin. Itu takdir, itu ilat bagi suatu mahzuf dia panggil. Wa innama hamdullahi ta'ala min arkanihima, itu ialah li khabari muslimin, kerana berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah tu isim kanat wa huwa mudhaf, an-nabi mudhaf ilaih. Yaumal jumu'ati, pada hari Jumaat. Yauma zaraf zaman, al-jumu'ati mudhaf ilaih. Bila khutbah Jumaat, yahmadullah, memuji ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, maf'ulun bih akan Allah Ta'ala, wa yathna alaihi ala Allah, ay wa yathna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Allah Ta'ala, dan menyanjung dan memuji. Yahmadu muji, wa yathna memuji juga, ataupun kita panggil bahasa lain menyanjung ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjunjung ia Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya, atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadza ay kadza hamdillahi ta'ala sabata fi bulughil marami, seperti demikian itulah seperti pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sabata sabit ia fi bulughil marami, dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Itu hadis dia. Itu yang pertama, rukun khutbah Jumaat. Yang kedua, yang dua-dua tu. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berselawat. Salatu ta'alluq ala, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun yang kedua bagi dua khutbah Jumaat.
Kenapa? Lianna kulla tu ilat bagi kata wajibnya solat tu sebahagian daripada rukun khutbah Jumaat. Lianna ni pun sama, ilat bagi suatu mahzuf, illatun li mahdhufin, takdirnya ialah wa innama as-salatu 'ala an-nabi min arkanihima lianna. Hanya salawat atas Nabi SAW sebahagian daripada rukun-rukun khutbah, dua khutbah Jumaat tu, lianna kerana bahawasanya kulla ibadatin, kulla isim lianna, ibadatin mudhafu ilaih, setiap ibadat itu khabar lianna iftaqarat, berhajat ia ibadat, berhajat ia kullu ibadatin, dhamir mustatir, ia kembali kepada ibadah. Boleh tak kembali kepada ibadah, kembali kepada mudhaf ilaih? Boleh kalau mudhaf itu kullun ataupun ba'dun. Itu dalam Tijanud Darari Syekh Nawawi Banten dulu kita baca dah sebut dah, di awal muqaddimah dia boleh nak rujuk dhamir kepada mudhaf ilaih kalaulah mudhaf itu kullun dengan ba'dun. Itu antaranya lah. Iftaqarat ila zikrillah ta'ala, berhajat ia setiap ibadat itu kepada menyebut Allah Ta'ala, mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingati akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, idhafat masdar pada maf'ul. Iftaqarat ila zikri nabiyhi. Iftaqarat, iftaqarat tu khabar kedua bagi lianna, kulla isim lianna, ibadati mudhaf ilaih. Iftaqarat khabar pertama lianna, iftaqarat kedua khabar kedua lianna. Iftaqarat juga setiap ibadat itu berhajat ia setiap ibadat ila zikri nabiyhi, kepada mengingati akan nabinya, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita ada ibadat tersebut ingat Nabi, ingat Allah Ta'ala, mesti ada ingat kepada Nabi SAW. Contohnya tasyahud akhir, bila sebut asyhadu an la ilaha illallah, pasti ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kata sebut Allah Ta'ala, sebut juga Nabi tu, setiap ibadat yang berhajat kepada mengingati Allah juga berhajat kepada mengingati Nabi tu, ialah kal adhani, wa dhalika, dan bermula demikian kaunu kulli ibadatin, keadaan setiap ibadat itu iftaqarat ila zikrillahi ta'ala, iftaqarat ila zikri nabihi, sabitun, sabit ia kal adhani, seperti azan. Tu takrir suatu mahzuf, tak ada khabar. Wa dhalika, dan bermula demikian kaunu kulli ibadatin, keadaan setiap ibadat yang sifat, silap tadi, silap silap weh. Iftaqarat pertama tu sifat ibadatin, al-jumlatu ba'da nakirati sifatun. Iftaqarat tu khabar li anna. Baru nampak tersilap tadi. Jadi setiap ibadat yang berhajat ia ibadat itu, maka tak ada isu lah. Nak aid dhamir kepada mudhaf ilaih, memang dia sifat pada ibadatin. Berhajat ia ibadat itu ila zikrillah, setiap ibadat yang berhajat kepada sebut Allah Ta'ala, mengingati Allah Ta'ala, juga iftaqarat kullu ibadatin ila zikri nabi, juga berhajat kepada menyebut, mengingati akan nabinya, Nabi Allah. Sebab tu dia kata kal adhani, ay wa dhalika kaunu kulli ibadatin iftaqarat ila zikrillahi ta'ala, iftaqarat ila zikri nabihi, sabitun, sabit ia kal adhani, seperti azan. Azan ada asyhadu an la ilaha illallah, ada sekali wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga as-salah, was-salati ataf kepada al-adhani, was-salati itu ma'tuf, al-adhani ma'tufun alaih, isim jar majrur, as-salati ma'tuf kepada al-adhani. Itu juga sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada tasyahud akhir. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wala yakfi al-ityanu fi salati bilafzi dhamiri wa in taqaddama ismuhu alaihi. Dia kata wala yakfi, dan tidak memadai, tidak sah, tidak memadai yakni tidak sah. Wala yakfi ay wala yasihhu, tidak memadai yakni tidak sah fa'il oleh al-ityanu, oleh mendatangkan, ay ityanul khatibi, itu mendatangkan oleh khatib fi salati, pada selawat itu, ityanu ta'alluq ba juga bilafzi dhamiri, dengan lafaz dhamir, dia tak sebut secara jelas, dengan lafaz dhamir saja. Wa in taqaddama ismuhu alaihi, yang kata tak memadai sebut dhamir je tu, ghayah dia wa in taqaddama, meskipun telah terdahulu fa'il oleh ismuhu, atau oleh namanya, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi ala dhamiri, alaihi ala lafzi dhamiri, atasnya atas lafaz dhamir, walaupun sebelumnya sudah menyebut nama Nabi. Lepas pada tu sebutan yang kedua sebut nama secara dhamir lah, tak boleh, tak memadai, kena sebut secara zahir.
Kena sebut zahir belaka. Tak boleh sebut rojok dhamir. Walaupun rojok dhamir tersebut merujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membadai pada dua khutbah ni. Siapa yang kata tu? Kama ay wadzalika adamu kifayatil ityani fi salati bi lafzi dhamiri wa in taqaddama ismuhu alaihi sabitun kama afadahu al-Fushani. Wadzalika, bermula demikian, adamu kifayatil ityani, tidak memadai mendatangkan fi salati pada selawat itu bila dhamiri, dengan lafaz dhamir, sabitun, sabit ia, kama afadahu, seperti mana barang yang telah memberi faedah akan dia, akan barang, oleh fa'il al-Fushani. Yang ni pada mana? Pada Mawahibus Samad syarah fi halli al-Fadhil Zubad rahimahullahu ta'ala. Habis. Kemudian rukun yang ketiga, wal wasiyatu bit taqwa, dan wasiat dengan takwa, ataf kepada hamdullah. Wasiat ta'alluq ba. Wasiat tu dengan takwa. Usi bi taqwallah. Usi bi apa? Usi bi taqwallah. Berwasiat oleh aku, iyaya wa iyyakum bi taqwallah, kepada aku sendiri dan kepada engkau terhadap takwa pada Allah Taala. Kenapa? Ilat suatu mahzuf, wa innama, dan hanya sonyo, al wasiyatu bit taqwa, bermula wasiat dengan takwa itu, min arkanihima, sebahagian daripada rukun-rukun dua khutbah itu, li'annaha, kerana bahawasanya al wasiyatu bit taqwa, wasiat dengan takwa itu, khabar li'anna al maqsudu, ialah yang dimaksudkan, yang dituju, minal khutbati, daripada khutbah. Yakni tujuan sebenar khutbah tu untuk wasiat takwa, maka mestilah kena ada titik tafri'. Idza alimta dzalikal madhkuru idza alimta dzalikal madhkuru min anna al wasiyata bit taqwa min arkanihima, fa aqulu laka, maka berkata ia oleh aku kepada engkau, la yakfi ay la yasihu, tidak sah, tidak memadai ia, oleh fa'il mujarradut tahdhiri, oleh semata-mata at-tahdhir, berwaspada, mengingati, menjauhikan seseorang minat dunia, daripada dunia. Itu tahzir, mengingati, suruh jauhlah, mewaspadakan orang, suruh orang jauh daripada dunia, tak memadai. Kena ada wasiat dengan takwa juga, tak memadai tahzir berkenaan dengan dunia. Bahkan ni idrab intiqali, al-idrab intiqali, bahkan la budda minal hathi, tidak dapat tidak, ay la budda sabitun minal hathi, tidak dapat tidak, budda isim la linafil jinsi, min ta'alluq satu mazuf, khabar la linafil jinsi, la budda sabitun minal hathi, tidak dapat tidak, sabit ia, minal hathi, daripada anjuran, ala ta'ati, atas ta'at. Mesti tak dapat tidak, bukan tak memadai tahzir berkenaan dunia sahaja, mewaspadakan orang terhadap tipu daya dunia sahaja, bahkan digalakkan untuk kita menekankan atas taat, menganjurkan seseorang atas taat. Bahkan la budda minal hathi ala ta'ah, bahkan hendaklah kita anjurkan untuk buat taat. Taat antaranya apa? Antaranya antara tahzir dunia dengan taat apa dia? Takwa itulah. Jadi tak memadai kalau kita semata-mata mentahzirkan orang daripada dunia tanpa kita menyebutkan galakan ke arah taat. Jadi antara dua benda yang menjadi antara dua benda ni, tahzir berkenaan dunia, jaga-jaga melalui tipu daya dunia, dan menggalakkan seorang untuk buat ibadat adalah dengan lafaz takwa itulah. Sebab takwa itu dia mengajak orang, takwa itu ialah melakukan segala perkara yang baik, imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, dan melarang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ialah supaya jangan kita tertipu dengan dunia. Tu. Wazajri, dan ataf kepada mana? Wazajri. Wazajri ataf kepada al-hafi. Tak cukup sekadar tahzir minat dunia, bahkan hendaklah kita menggalakkan orang supaya buat taat, dan juga ataf pada al-hafi wazajri anil maksiyati, dan melarang daripada maksiat. Melarang daripada maksiat,
menggalakkan orang buat taat, itulah at-taqwa. Tak memadai tahzir semata-mata. Tahzir itu pun sebahagian daripada benda yang boleh membawa kepada maksiat, namun tidak secara sarih. Tidak secara sarih. Kerana apa? Tahzir ni sekadar orang suruh elokkan diri saja, elokkan diri. Kadang-kadang tipu hak dunia ni boleh jadi hak makruh, boleh jadi hak haram. Hak ni tinggal hak maksiat. Tinggal hak maksiat yang confirm haram lah. Sebab tu imtithalul awamiri wajtinabun nawahihi. Melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, itulah taqwa. Sebab itulah ada dalam dua khutbah Jumaat sebagai rukun, kerana itulah maksud khutbah Jumaat dilaksanakan. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dah kalau sebut satu ya boleh tak? Sebut al-hafi ala ta'ah saja, ataupun kita sebut az-zajri ala maksiyah saja. Wa yakfi ahaduhuma, dan memadai oleh salah satu daripada keduanya, nya al-hafi ala ta'ah wa az-zajri ala maksiyah. Kenapa? Wa yakfi, elak bagi yakfi, liluzumil akhari lahu, kerana lazim oleh salah satu luzumil akhari lahu, baginya, ay lil akhari, liluzumil akhari lahu, ay lil akhari lil akhari, ay lil amril akhar, kerana lazim oleh yang lain padanya, pada yang lain, yang lain daripada yang tersebut. Dia panggil mimba bil iktifa. Mimbabi al-iktifai. Iktifa makna memadai. Sebut satu, faham dua. Sebut aku nak pergi makan, faham sekali pergi minum lah, takkan makan saja. Bila sebut al-hathu ala ta'ah, faham sekali az-zajru anil maksiyah. Bila sebut az-zajru anil maksiyah, faham sekali al-hathu ala ta'ah. Itu كذا أي كذا المذكور كذا المذكور من كفاية أحدهما للزوم الآخر له ثبت في التحفة. كذا المذكور ما أي ما ثبت barang yang telah sabit ia barang في التحفة أي تحفة المحتاج شرح المنهاج Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. كذا أي كذا كفاية أحدهما للزوم الآخر له. Itulah kaza ay kazal mazkur min kifayati ahadihima liluzumil akhir lahu ma fi tuhfati, barang yang ay ma thabata fi tuhfati, barang yang telah sabit ia barang fi tuhfati ay tuhfatil muhtaj bi syarhil minhaj. Habis. Itu yang ketiga. Kemudian dia kata wa hadhihi thalathatu, dan bermula tiga ini yang tiga. As-salasatu badal hadhi mubtada khabar, arkanun ialah merupakan rukun-rukun, fi kulli wahidatin pada setiap satu, yakni setiap satu minal khutbataini, pada bayan bagi kulli wahid, setiap satu daripada dua khutbah. Makna dua khutbah ni kena ada tiga ni. Selawat ke atas Nabi, hamdulillah, dan usi bi taqwallah, wasiat dengan taqwa. Al-wasiyatu bi taqwallah. Tiga ni kena ada pada setiap khutbah. Lianna kulla khutbatin, kerana bahawasanya setiap khutbah itu khabar lianna mustaqillatun, menyendiri ia kullu khutbatin, wa munfasilatun, dan terpisah ia kullu khutbatin anil ukhra, ay anil khutbatil ukhra, daripada khutbah yang lain. Jadi mustaqillatun dengan munfasilatun, dhamir mustatiriyah kembali kepada khutbatin. Ini yang kita kata tadi. Aid dhamir boleh kepada mudhaf ilaih. Kalaulah mudhaf itu ba'dun dan kullun, itu antaranya. Antara yang boleh menjadi aid dhamir kepada mudhafun ilaih. Dia ada syarat-syarat dia kalau nak aid dhamir kepada mudhaf ilaih. Antaranya kalaulah idhafat, kalau dia mudhaf itu kullun dan ba'dun, maka boleh aid dhamir kepada mudhafun ilaih. Kemudian rukun yang keempat, wa qira'atu ayatin minal Qur'ani, kata musannif, dan membaca akan satu ayat, idhafat masdar kepada maf'ul, membaca akan satu ayat minal Qur'ani, qira'ah minal Qur'ani, baca daripada Quran. Lagi pula ayat tadi sifat, Syekh Nawawi bertambah sifat kepada ayatin. Ayat tersebut mufhimatin, yang dapat difahami lah. Mufhimah, yang memahami ia ayat, yakni akan seseorang. Bila dengar tu faham, oh ni maksud dia. Dengan makna apa? Dengan makna kalaulah ayat itu separuh. Kalau ayat itu separuh tapi mufhimah, memadai. Tapi ni dia panggil satu ayat lah. Ni panggil satu ayat yang memahami. Kalau yang dalam sembahyang tu walaupun sebahagian ayat dia tak baca satu ayat, walaupun sebahagian ayat, tapi kalau sudah difahami, sah menurut
dipanggil sah dengan makna hasil pahala sunat menurut pandangan aujah. Adapun di sini kena membaca satu ayat Quran, satu ayat pula yang dipahami, yakni yang dipahami maksudnya. Dengan makna ada satu ayat yang tak dapat difahami. Contohnya yang disebut dulu, summa nazar, kemudian lihat ia. Apa dia? Tak faham. Walaupun satu ayat tapi tak dapat difahami maksud daripada ayat Quran tersebut. Maka kena baca satu ayat yang dapat difahami. Wa in ta'allaqat bi hukmin mansukhin aw qissatin. Yang kata dapat faham tu royah dia, wa in ta'allaqat, ay wa in ta'allaqat ayatun mufhimatun tu, walaupun berkait ia ayat yang dapat dimahami tu bihukmin ta'allaqat, ta'alluq bihukmin dengan satu hukum sifat mansukhin yang dinasahkan, yang dimansuhkan, yakni dimansuhkan akan hukum dia. Ayat tu ada tapi mansukh, tak ada hukum dia. Pun begitu tak ada masalah baca pada dua khutbah Jumaat. Salah satulah, kalau qiraatu ayatin minal Quran ni salah satu daripada dua khutbah mesti ada. Dia tak semesti kena ada dua-dua. Tapi yang tiga tadi tu kena ada dua-dua. Au qissatin, ataf kepada atau pada hukmin, ay ta'allaqat ayatun mufhimatun bi qissatin, dengan satu kisah. Maka tak ada masalah, memadai dah untuk dia membaca ayat tersebut dalam khutbah Jumaat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tafri' fala yakfi ghairu mufhimatin li'anna al-qasda huna al-ma'na ghaliban fala yakfi idha alimta dhalika al-madhkuri. Idha alimta dhalika al-madhkuri, apabila telah mengetahui ia oleh engkau akademikan yang tersebut itu. Mana tadi? Idza alimta dzalikal madhkuri min wujubi qiraati ayatin minal qur'ani mufhimatin wa in ta'allaqat ila akhirih fa aqulu laka. Maka berkata ia oleh aku, laka bagi engkau, la yakfi ay la yasihhu, tidak sah, yakni tidak memadai oleh fa'il ghairu mufhimatin, iaitu satu ayat yang tidak dapat difahami. Lianna al-qasda, ila bagi kata la yakfi, lianna al-qasda, kerana bahwasanya qasad, tujuan, huna di sini, ay fil khutbataini, dalam dua khutbah ini, ialah khabar, lianna al-ma'na, ialah pengertian makna, ghaliban ay fil ghalibi, ghaliban ay fil ghalibi, pada ghalibnya, yakni pengertian pada sesuatu makna yang secara umum. Pengertian sesuatu makna yang secara umum. Maka kena mengetahui makna lah, sebab khutbah ni untuk menyampaikan supaya orang faham. Apa yang nak disampaikan? Antaranya wasiat tentang takwa, antaranya lagi kefahaman daripada ayat Quran. Maka mestilah ayat tersebut difahami, jangan ayat yang tidak difahami atau ayat yang tergantung. Habis. Wala yakfi ba'du ayatin. Ni tak memadai. Kalau dalam sembahyang memadai, kalau dalam sembahyang atas pandangan aujah memadai sebahagian ayat. Kalau dalam khutbah Jumaat tak memadai. Walaupun faham, dia kata. Walaupun faham lah yang zahir ibaratnya. Wala yakfi ba'du ayatin, dan tidak memadai oleh sebahagian ayat. Ghayah wa in tala ba'du ayatin, meskipun panjang ia oleh sebahagian ayat tersebut. Panjang ayat, contoh ayat hutang. Ayat hutang lah biasanya. Ayat hutang kan satu page, tiba-tiba dia baca separuh ya. Difahami dah makna, tapi tak memadai pada dua khutbah Jumaat. Tapi memadai hasil sunat bagi sembahyang. Jadi dengan kias lebih kurang lah. Li khabari lam, itu ilat bagi suatu mahzuf. Taqdiruhu innama adamu kifayati ba'di ayatin. Wa innama, dan hanya saja adamu kifayati ba'di ayatin wa in tala, tidak memadai sebahagian ayat meskipun panjang, sabit ia li khabari muslimin, kerana khabar daripada riwayat Imam Muslim, kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u suratu Qaf fi kulli jumu'atin 'ala al-minbar. Tu dia. Membaca ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u khabar kana. Surata maf'ulun bih. Surata Qaf, iaitu surah Qaf. Qaf tu panjang tu. Bukan Qaf saja, surah dia. Fi kulli jum'atin, yaqra'u ta'alluq fi kulli jum'atin, pada setiap Jumaat, 'alal minbari, atas mimbar. Bukan dalam sembahyang, dalam atas mimbar. Makna baca semua. Baca surah Qaf pada setiap Jumaat di atas mimbar. Makna apa? Makna ayat tersebut
mestilah sekurang-kurangnya satu ayat ataupun lebih, dan kalau satu ayat dia dapat difahami. Adapun sebahagian ayat tidak boleh. Tidak boleh untuk khutbah Jumaat. Kadza ma afadahu, seperti kadza al-mazkuri ma afadahu, seperti demikian itulah yang tersebut barang afadahu yang beri faedah akan dia akan barang oleh fa'il Ibnu Hajarin, oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. afada ta'alu fi tuhfah, ay fi tuhfatil muhtaj syarh al-minhaj. Tuhfah juga, tuhfah saja ni. Jadi mudah-mudahan kita semua alim dalam tuhfatul muhtaj. Tu tuhfah saja ni. Tuhfah saja. Tuhfah Asyabir Mawi Mawahibus Samad tu ya, ulang-ulang. Tuhfah ya. Gila betul. Kitab bahjah ya. Kalau baca budak-budak pening. Sebab tu baca risalah jami'ah ya. Fi ihdahuma, tu dia sambung pada matan qira'atu ayatin minal qur'ani, ta'alluq qira'ah pada fi. Baca tu fi ihdahuma, fi ihdal khutbataini, pada salah satu daripada dua khutbah Jumaat tadi. Maka dia kata Syekh Nawawi Banten tambah wa yusannu kaunuha fil ula, ay wa yusannu kaunu qiraati ayatin minal qur'ani fil ula, ay sabitan fil ula. Fi ta'alluq satu mahzuf, khabar kaun, ha pada kaun tu idhafat kaun kepada isim dia, idhafat masdar kepada isim kaun. Kaunu sendiri tu naik fa'il yusannu. Dan disunatkan keadaan membaca satu ayat daripada Quran tu fil ula, ay fil khutbatil ula. Al ula sifat bagi suatu mahzuf, taqdiruhu al khutbatil ula. Dibaca pada khutbah pertama, itu sunat. Mana baca khutbah kedua pun boleh, sah, tapi tak dapat para sunat lah. Itu ya. Bahkan yusannu dia panggil al-idrab al-intiqali. Idrab intiqali. Bahkan yusannu ba'da faraghiha, ba'da faraghi ba'da faraghi khutbatil jumu'ati. Bal yusannu, bahkan disunatkan ba'da faraghiha, selepas daripada selesainya, ay ba'da faraghi al khutbatil ula, selepas daripada selesainya khutbah yang pertama itu disunatkan naik fa'il suratu, ay qiraati surati, iaitu membaca akan surah Qaf daiman, ay hala kauni daiman, hal keadaannya sentiasa. Disunatkan. Disunatkan untuk membaca surah Qaf selepas daripada khutbah yang pertama. Lilittiba'i, kenapa yusannu, ay wa innama tak payahlah, itu ilat yusannu dah. Yusannu kenapa? Lilittiba'i, kerana ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis kata membaca surah Qaf pada setiap kali Jumaat di atas mimbar. Jadi ulama pun kata disunatkan untuk membaca sebab tu dalam khutbah Jumaat kan ada perasan, kalau perasan lah, khutbah kedua Qaf wal Quranil Majid ada perasan, pernah perasan lah. Kita pun lama tak dengar khutbah secara apa, khutbah kedua tu biasanya doa-doa ya. Kalau kat sini pernah kita dengar lah, selalu dengar dia akan baca Qaf wal Quranil Majid. Itu baca surah Qaf tu tak habis tu. Dia kata wa yakfi fi asli sunnati qira'atu ba'dihha ba'di surati Qaf. Wa yakfi, dan memadailah, yakfi ta'alluq fi asli sunnati, pada asas sunat. Dapat dah asas sunat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Qaf sampai habis di minbar tu. Dapat dah asas sunat tu. Apa dia? Fa'il qira'atu ba'dihha ba'di surati Qaf, sebahagian membaca sebahagian daripada surah Qaf. Madai dah. Lepas tu khatib mimbar yang baca surah Qaf tu baca sikit lah. Qaf wal Quranil Majid ila akhirih, lebih kurang itu ya. Tak macam berhabis. Baca sampai berhabis memang jeng lah. Orang pakat marah. Tambah-tambah orang jahil pula tak tahu. Sunat punya baca surah Qaf di khutbah tu. Ada sunat. Sunat tu selepas khutbah kedua, selepas khutbah pertama. Selepas khutbah pertama, makna dia baca khutbah kedua lah. Adapun baca khutbah pertama, baca surah, baca ayat yang disunatkan baca, yang afdal tu, untuk rukun tu. Adapun khutbah kedua baca surah Qaf, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ke semua surah Qaf pada sembahyang Jumaat ketika di mimbar. Habis. Lagu mana? Kadza ay kadzal madhkuri fi tuhfati, ay ma
ma afadahu Ibnu Hajar fi Tuhfah. Itu kita kira itulah. Kadza ma afadahu ay afadahu Ibnu Hajarin fi Tuhfati dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarh al-Minhaj. Seperti demikian itu, demikian yang tersebut kadza ay kadzal madhkuri ma afadahu barang yang telah beri faedah akan dia akan barang Ibnu Hajarin oleh fa'il Ibnu Hajar. Afada ta'alluq fi Tuhfati ay fi Tuhfatil Muhtaj Syarh al-Minhaj, juga dalam kitab Tuhfah. Dahsyat ni. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala kama qala al-Asqalani. Kama qala al-Asqalani, apa dia ni? Ai wadhalika sunnu sannu qiraati surati qaf. Wadhalika sannu qiraati surati qaf. Bermula demikian sunat membaca surah Qaf itu ai fil khutbati, dalam khutbah itu sabitun sabit ia kama qala seperti mana barang yang telah berkata ia qala al-Asqalani ay qalahu. Takdim masdar takdim maf'ul, takdim maqul qalahu. Ataupun kita nak kata ma tu ma masdariyah, jadi ka qaulil Asqalani, seperti kata al-Asqalani. Ka qauli lah takdir kalau ma masdariyah. Kalau ma mausuliyah qala ay qalahu al-Asqalani, seperti mana telah berkata akan dia akan ma oleh al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughil Marami ataupun fi Bulughil Murami, pada kitab Bulughul Maram. Apa dia? Maqul qaul. Wa an Ummi Hisham, daripada Ibnu Ummi Hisham binti Khalidin, binti Khalid, binti badal bagi Ummi, Hishamin mudhaf ilaih, Khalidin mudhaf ilaih, radhiyallahu anha ay Allahumma rdi anha, mudah-mudahan meridai ia oleh Allah daripadanya, daripada Ummi Hishamin binti Khalidin. Dia kata apa? Qalat, telah berkata ia Ummu Hisham. Maqul qaul by qalat ma akhadhtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ni, ma akhadhtu, tidak mengambil ia oleh aku. Akan maf'ul bih qaf, jumlah tu dia qasad hikayat lah tu. Ini maf'ul bih bagi akhadhtu. Tidak, ma tu manafiyah, tidak mengambil ia oleh aku akan bacaan surah Qaf wal Qur'anil Majid illa melainkan an ay akhadhtu, melainkan yakni mengambil ia oleh aku an ta'alu'an kepada akhadhtu, mengambil an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaqra'uha. Okay, titik situ. Kemudian yaqra'uha, membaca ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan surah Qaf wal Qur'anil Majid ila akhirih. Kulla jumu'atin, kulla zarah makan, zarah zaman, jumu'atin mudhaf ilaih, ay fi kulli jumu'atin, pada setiap Jumaat. Alal minbari, atas mimbar. Idza khataban nasa, bila dibaca idza khataban nasa ay khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tu qaid bagi kata yaqra'uha, syarat bagi kata yaqra'uha. Apabila dia panggil apa ni? Dia panggil syarat muqaddam, syarat muakhar. Syarat muakhar, jawab muqaddam. Jawabnya yaqra'uha. Kalau dia terbalik boleh tak? Boleh. Idza khataban nasu yaqra'uha kulla jum'atin 'alal minhar. 'alal mimbar. Gitu. Ya, biasa itu sama ada syarat dia ikut hak asal, iaitu syarat dahulu jawab kemudian, ataupun syarat kemudian jawab dahulu. Ni syarat kemudian jawab dulu, iaitu yaqra'uha kulla jum'atin 'alal mimbar idza khataban nasa. Jadi Arab ni boleh berlaku. Bahasa Arab ni boleh berlaku, boleh terbalik berlaku. Syarat dulu jawab kemudian boleh, jawab dulu syarat kemudian boleh. Apabila berkhutbah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan manusia, ai fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumaat lah. Itu dia takdir lah tadi, kulla jumu'atin, tak payahlah. Tu. Rawahu Muslimun ay rawa hadzal haditha, telah meriwayat akan ini hadis fa'il oleh Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu ay fi sahihihi, dalam sahihnya, sahih Muslim. Habis. Itu rukun yang keempat. Yang terakhir rukun khutbah Jumaat. Wad du'a'u, dan doa al-ukhrawiyyu. Dia qaid doa apa? Doa al-ukhrawiyyu ay al-mansubu ila al-ukhrawi, yang dibangsakan kepada bangsa akhirat. Jangan bangsa dunia. Mana tak memadai doa bangsa dunia kepada mukminin dan sekaliannya. Kena doa yang bangsa akhirat. Doa tu pula lil mukminina, bagi sekalian orang yang beriman, fil akhirati, di dalam akhirat. Dalam akhirat. Fil akhirati ay fil khutbatil akhirati, pada khutbah yang terakhir. Jadi doa ni khutbah terakhir lah, dia punya rukun dia. Jadi
Baca Quran boleh khutbah pertama, boleh khutbah kedua. Boleh dua-dua. Cuma disunatkan baca pada khutbah pertama, khutbah kedua baca surah Qaf wal Quran al-Majid. Adapun doa pada orang mukmin pada khutbah kedua saja. Yang pertama tu untuk khutbah pertama dan khutbah kedua. Gitu li'anna al-awakhira bihi aliku, kerana li'anna al-awakhira, kerana sesungguhnya al-awakhira al-awakhira berada di akhir. Itulah berada di akhir bihi dengan dia, dengan doa tu aliyaku silap aliyaku khabar di anna, terlebih layak ia ai aliyaku bihi. Bihi ta'alluq bagi aliyaku, ta'alluq di depan muta'alaq di belakang. Bihi ta'alluq muqaddam, aliyaku muta'alaq muakhar. Asalnya li'anna al-awakhira aliyaku bihi bid-du'a. Kerana bahawasanya yang terakhir itu, yang akhir-akhir, yang berada di akhir itu terlebih layak ia al-awakhiru bihi dengan doa. Biasanya doa ni duduk di akhir-akhir. Tak boleh mana duduk depan, dia duduk akhir, lebih layak maqam dia duduk di belakang doa ni. Wa yakfi takhsisuhu bis-sami'ina, dan memadai oleh mengkhususkan dia kan doa tu bis-sami'ina, dengan orang-orang yang mendengar saja. Dia tak buat doa kepada mukminin sekaliannya, tak, tapi ke orang-orang yang dengar saja, iaitu orang yang ada berada di tempat tersebut saja. Boleh tak? Boleh. Sah. Karahimakumullah ay wa dhalika takhsisuhu bis-sami'ina sabitun. Wa dhalika, dan bermula demikian, takhsisud du'ai, mengkhususkan akan doa itu, bis-sami'ina, dengan orang yang mendengar itu, sabitun, sabit ia, karahimakumullah ay Allahumma arhamkum, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kalian. Wala yakfi takhsisuhu bil ghaibina, dan tidak memadai oleh fa'il takhsisud du'ai, mengkhususkan akan doa. Takhsis khassasa yukhassisu takhsisan, idhafat masdar kepada maf'ul. Tidak memadai ta'alluq bil ghaibina, dengan orang-orang yang ghaib, dengan orang-orang yang tak hadir. Dia doa khusus kepada doa-doa orang yang tak hadir. Dia sepatutnya doa kepada orang mukminin. Kalau kena orang mukminin, kena secara umum, orang hadir ke, orang tak hadir ke, kena belaka. Tapi ni dia khususkan kepada orang yang ghaib saja, maka itu tidak memadai. Kalau khususkan kepada orang yang dengar saja, memadai. Kalau dia doa kepada mukminin, itu lagi memadai, kerana mukminin ini meratai orang sami'in dan ghaibin. Habis. Kemudian kata musannif kata syarih rahimahullahu taala, kama mana tadi? Kama. Oh, dia ada nuskah lain-lain weh. Nuskah lain ni. Ada nuskah jatuh. Nuskah hamba jatuh. Nuskah kita jatuh. Hak nuskah ni ada. Ni ada tepat lah. Ada jatuh Kama, di sini yang nuskah jatuh dikata kama qalahu Ibnu Hajarin selalu. Okey. Tak kena tu. Dia ada lagi. Kama qala Ibnu Hajarin fi Tuhfah. Kama qala ay wa dhalika al-madhkur min kifayati takhsisihi bis-sami'ina wa adami kifayati takhsisihi bil ghaibina sabitun, sabit ya, kama wa dhalika kifayatu takhsisihi bis sami'ina wa adami kifayati takhsisihi bil ghaibina sabitun, sabit ia, kama qala Ibnu Hajarin, seperti mana barang yang telah diperkata ia oleh Ibnu Hajar fit tuhfati, ay qala fit tuhfah, tuhfatil muhtaj syarhil minhaj. Lepas tu baru masuk tu, pun ada gugur lagi tu. Terus qala Ibnu Hajar Asqalani nanti dia nak sebut wa yajibu ay yakhtuba qa'iman. Tu wa yajibu, dan wajib ia oleh ay yakhtuba, takwil masdar jadi fa'il, naik fa'il jadi fa'il kepada yajibu, ay khutbatuhu. Itulah wa yajibu ay yakhtuba, dan wajib bahawa berkhutbah ia seorang, qa'iman ay hala kaunihi qa'iman, itu hal sahib hal kepada man yang kepada huwa yang dhamir mustatir pada yakhtubu.
wajib berdiri tu fil khutbataini, pada dua khutbah. Pada mana? Pada dua khutbah. Yang kata wajib tu in qadara, jikalau qadara, jikalau mampu ia, ai qadara al-qiyamu alaihi. Tu qadara ai qadara al-qiyamu alaihi ala al-khatibi, atas khatib lah. Okey, kalau tak mampu sehari dia sebut. Yang kata wajib tu kama qala Ibnu Hajarin al-Asqalani. Ni baru betul mau masuk qaul Ibnu Hajar. Dia surah saya ada gugur banyak. Kama ai wa dzalika wujubu khutbatihi qa'iman sabitun. Wa dzalika, dan bermula demikian, wujubu khutbatihi qa'iman, wajib khutbahnya hal keadaan berdiri, sabitun sabit ia, kama qala Ibnu Hajarin, seperti mana barang yang telah berkata akan dia, ai qalahu. Macam biasalah, kalau ma tu ma masdariyah ka qauli, kalau ma mausuliyah kama qala ai qalahu. Seperti mana barang yang telah berkata akan dia, akan barang, oleh Ibnu Hajarin al-Asqalani, ai al-mansubu ila al-Asqalan, yang dinisbahkan Ibnu Hajar itu kepada Asqalan, negeri Asqalan di Mesir. Al-Asqalani sifat Ibnu Hajar, sifat Ibnu Hajarin mudhaf ilaih. Fi qala tu ta'alluq fi bulughil marami, ataupun fi bulughil marami, pada kitab Bulughul Maram. Ya, ambil pada Bulughul Maram ni kalau dalil-dalil ni. Kemahlah. Sebab Bulughul Maram ni dia dalil, dia kitab hukum, apa dia panggil, kitab hadis ahkam mazhab Syafi'i. Kalau Umdatul Ahkam itu Umdatul Ahkam itu kitab hadis hukum mazhab Hanbali, lebih pada mazhab Hanbali. Hak ni mazhab Syafi'i. Wa an Jabirin, mana maqul qaul bi qala, wa an Jabirin ibni Samurata, dan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, ay Allahumma rdi anhuma, mudah-mudahan meridai ia Allah daripada keduanya, Jabir dan Samurah. Maqul qaul bagi takdir lah, ay takdir qala, ay qala Jabir, telah berkata oleh Jabir, maqul qaul, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yakhtubu qa'iman, kana adalah ia, kana yakhtubu, jumlah tu jadi khabar anna, an-nabiyya isim anna, yakhtubu khabar kana dhamir mustatir huwa itu isim kana, jumlah kana yakhtubu khabar anna. Kana ay kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khabar kana yakhtubu qa'iman, ay hala kaunin nabiy qa'iman, hal keadaan Nabi berkhutbah tu berdiri. Tu. Thumma yajlisu, kemudian duduk ia. Duduk apa? Duduk antara dua khutbah. Duduk rehat, qadar tamakninah. Hak tu pun wajib juga. Duduk antara dua khutbah itu wajib, tak ada tidak sah. Kalau tak ada tak sah. Qadar duduk tu qadar tamakninah. Qadar duduk tu qadar tamakninah, paling kurang macam duduk istirahah. Tu thumma yaqumu, kemudian berdiri ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yakhtubu qa'iman, maka berkhutbah ia Nabi SAW qa'iman, ay hala kaunin nabiyyi qa'iman, hal keadaan Nabi itu berdiri. Faman amba'aka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzaba. Faman amba'aka, maka barang siapa yang mengkhabarkan, yang memberitahukan ia barang siapa kepada engkau, maf'ul bih, annahu, akan bahwasanya tu maf'ul bih kedua jumlah tu, annahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW kana yakhtubu, adalah ia Nabi yakhtubu, berkhutbah ia Nabi, yakhtubu khabar kana dhamir mustatir huwa, pada kana kembali kepada Nabi isim kana, jumlah tu khabar anna. Jalisan ay hala kaunin nabi jalisan, hal bagi dhamir mustatir yakhtubu, faqad kadzaba, jawab bagi man syartiyah, maka niscaya sungguh dia telah bohong ia man amba'aka. Sebab apa? Sebab Nabi berdiri. Kecuali kalau tak mampu berdiri, itu lain cerita. Akhrajahu Muslimun, telah mengeluarkan akan dia, akan hadzal haditha, oleh fa'il Muslimun, ay fi sahihihi, pada dalam kitab sahihnya, sahih Imam Muslim. Intaha kalamu Ibnu Hajarin al-Asqalani fi Bulughil Marami, telah sudahlah ia kalam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Habis. Dah kalau wajib diri, dah kalau tak mampu berdiri, fa in ajaza al-khatibu, maka jika lemah ia oleh khatib tadi, fa qa'idan, fa in ajaza qa'iman lah,
Jikalau lemah ia seorang khatib tadi nak berdiri, faqa'idan, maka hendaklah dia duduk. Ai faqa'iman ay apa? Faqa'iman ay fayajibu ay yakhtuba qa'idan. Tu takdir. Ai fayajibu fa in ajaza faqa'ida. Gitu tu. In tu syartiyah, fa tu jawab. Faqa'idan ay fayajibu ay yakhtuba qa'idan. Tu. Maka wajib ia khatib bahawa berkhutbah ia khatib hal keadaan khatib itu duduk. Jadi qa'idan ni itu jadi hal bagi sahib hal yang mahzuf takdiruhu wa yajibu ay yakhtuba fayajibu ay yakhtuba qa'idan, maka wajib oleh bahawa berkhutbah ia khatib hal keadaan khatib tu duduk. Thumma muttaji'an. Okey, soalan, kalau dia duduk dah macam mana nanti nak duduk antara dua khutbah? Nak duduk antara dua khutbah. Maka kalau dia itu tak mampu diri, dia duduk, maka nanti nak duduk antara dua antara dua khutbah tu cukup sekadar dia waqaf. Maksudnya dia berhenti bercakap sekejap, itu cakap balik. Itu itu dalam kitab Hasyiatut Tarmasi ala Manhajil Qawim Syarah Masail Ta'lim, Syekh Mahfuz At-Tarmasi rahimahullahu taala sebut begitu. Tak silap semalam mimpi ada orang macam mana tahu berkait dengan Syekh Mahfuz Tarmasi ke malam. Tak ingat dah. Mimpi ni biasanya tak ingat. Syekh Mahfuz Tarmasi. Ada sebut pasal Syekh Mahfuz At-Tarmasi rahimahullahu ta'ala. Berkait dengan kitab dia. Kemudian dia kata, fa in ajaza fa qa'idan thumma muttaji'an. Thumma muttaji'an. Kemudian muttaji'an. In ajaza al-qu'udu alaihi al-khatib, jikalau lemah oleh duduk atas khatib, fayajibu ay yakhtuba muttaji'an, maka hendaklah berkhutbah ia. Fayajibu ay yakhtuba, maka wajib oleh berkhutbah ia khatib muttaji'an, ay hala kaunihi muttaji'an, hal keadaannya muttaji'an, mengiring di lambung kanan ataupun lambung kiri. Kas-salati ay wa dhalikal muttaji'u, dan bermula demikian muttaji' itu sabitun, sabit ia, kas-salati, seperti sembahyang. Seperti apa? Seperti sembahyang. Jadi kalau sembahyang muttaji' dia afdal mana? Lambung kanan. Begitu juga khutbah. Wal aula tu dia bahas dia kata wal aula ai wal amrul aula, dan perkara yang terlebih utama ialah lil ajizi, bagi orang yang lemah itu khabar alistinabatu ialah ganti, minta ganti. Istanaba yastanibu istinabatan, minta ganti minta gantilah dah lemah berdiri tu. Kalau tempat tak duduk tu gantilah lebih elok. Siapa yang kata itu? Kama afadahu Ibnu Hajarin, seperti mana barang yang telah memberi faedah akan dia. Ai wadzalika. Kama ai wadzalika. Wadzalika alistinabatu aula lil ajizi sabitun. Bukan. Wadzalika kaunul istinabati aula lil ajizi sabitun. Kita buat gitu. Takrir suatu mahzuf tak ada khabar. Ai wa dzalika, dan bermula demikian. Kaunul istinabati, keadaan minta ganti itu aula lil ajizi, lebih aula bagi orang yang ajiz, lebih orang yang lemah itu sabitun, sabit ia, kama afadahu. Seperti mana barang yang telah berfaedah akan barang oleh Ibnu Hajar. Boleh kau buat kaunu al-istinabatu aula lil ajizi, sedangkan di sini al-aula tu mubtada, al-istinabati khabar. Kita buat kaunu istinabah tu jadi isim kaun, aula tu jadi khabar kaun. Boleh tak? Boleh, tak masalah, kerana al-aula mubtada, dia makrifah dengan alif lam. Al-istinabatu makrifah dengan alif lam. Dia panggil kalau mana-mana saja yang duduk depan, sama ada al-aula ke al-istinabatu ke, hak tu jadi mubtada. Kalau dia sebut al-istinabatu aula lil ajizi pun sah. Kalau dia kata al-aula lil ajizi al-istinabatu pun sah. Kecuali dia buat khabar tu tidak ada makrifah, iaitu nakirah. Itu lain lah. Kama afadahu Ibnu Hajarin, seperti mana barang yang telah memberi faedah akan dia akan barang oleh fa'il Ibnu Hajar fi Fathil Jawadi. Ma afadahu afada ta'alluq fi Fathil Jawadi, pada kitab
fathul jawab. Fathul jawab kita tak ada lagi. Jarang dia rujuk fathul jawab, biasanya tuhfah. Kita tak ada lagi fathul jawab. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala mutatahhiran. Kata musannif rahimahullahu taala mutatahhiran, yakni dalam keadaan dia berkhutbah tu suci, mutatahhiran ay hala kaunihi mutatahhiran, tu hal kedua bagi dhamir mustatir yakhtubah. Iaitu hal keadaan dia tu bersih suci. Bersih suci tu ta'alluq min kepada mutatahhira, ay min hadatsin asghara lah, dia sifat hadatsin mamnu' min as-sarf kerana dia itu sifat wasfiyah, lagi pula atas wazan fi'il iaitu af'ala. Asghara terlebih kecil, hadas kecil, au akbara ataf asghara, au hadatsin akbara ataupun hadas yang besar, ataupun hadas yang besar. Dia kena suci, makna dia tidak boleh ada batal ketika itu. Wa khabathin, dan juga tak boleh ada khabathin, najis pula mukhaffifin, sifat sama ada najis mukhaffafin, mukhaffafin betul lah, atau au mughalladhin ataupun mughalladhah, au mutawassitin ataupun mutawassit. Itu semua tak boleh ada, kena bersih daripada hadas besar, hadas kecil dan najis, kena suci. Kama qalahu al-Fushani, seperti mana, ay wadhalika, takdir suatu mahzuf, takdirnya ay wadhalika al-mutatahhiru min hadathin asghara aw akbara wa khabathin mukhaffafin aw mughalladhin aw mutawassitun sabitun sabiyya kama qalahu al-Fushani, ay kama qalahu al-Fushani fi mawahib as-samadi fi halli al-fadhi az-zubadi. Dalam kitab Mawahibus Samad. Apa buat di situ pula? Okey, tu yang keberapa tak tahu dah tu. Yang keberapa Allah alam, 5 ke 6 dah. Kemudian syarat lagi mastural aurati. Ai hala kauni al-khatibi mastural aurati. Hal keadaan khatib itu tertutup akan auratnya. Idhafah isim maf'ul kepada naib fa'il. Idhafah isim maf'ul kepada naib fa'il, tertutup, yakni ditutupi akan auratnya, aurat khatib tadi. Mesti wajib tutup aurat, macam mana semayang lah. Wa in qulna bil asahi. Okey, ni ghayah. Okey, yang kata wajib tutup aurat, tu mungkin dia tu khutbah Jumaat tu ganti kepada 2 rakaat zuhur kot. Hak tu wajib tutup. Kalau tak payah kot. Kalau kita kata dia bukan ganti kepada zuhur yang 2 rakaat, tu tak wajib kot. Hak yang kata qaul yang kata ganti 2 rakaat yang zuhur kot, yang kata wajib tutup aurat, dia kata dia ghayah. Wa in qulna bil asahi, meskipun kita berkata atas qaul asah, bil asahi ay fil asahi. Wa in qulna, dan jikalau kita berkata menurut pandangan asah, annal khutbata, itu maqul qaul, annal khutbata, bahawasanya khutbah itu jumlah laisat tu, jumlah laisat mana isim laisat, khabar laisat, itu khabar anna. Laisat ay laisatil khutbatu, bukanlah khutbah itu khabar laisat, badalan, jadi ganti an raka'ataini, daripada 2 rakaat. Jadi khilaf ulama. Ada yang kata 2 khutbah ni ganti kepada 2 rakaat zuhur, yang sepatutnya kita buat. Ada yang kata bukan. Yang atas pandangan asah bukan. Meskipun kita berlaku atas pandangan asah yang mengatakan bukannya khutbah Jumaat, dua khutbah Jumaat tu ganti pada 2 rakaat, meskipun begitu wajib tutup aurat ketika khutbah. Gitu. An raka'ataini, badalan ta'alluq an. Badalan ay mubdalan. Bukanlah khutbah itu digantikan an raka'ataini, badalan ay mubdalan, digantikan daripada 2 rakaat, bukan. Itu atas pandangan asah. Li'annahu, ilak kenapa kita kata masturul aurati, ay wa innama masturul aut, wa innama kita kata mana tadi? Jadi annahu ay wa innama wujubu masturil aurati fil khatibi sabitun li annahu, ataupun tak payah betul lah, betul. Wa innama, dan hanya
wujubu masturil aurati, wajib ditutupkan akan aurat itu, sabitun sabi ia li'annahu, kerana bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli aqibal khutbati, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar kana yusalli sembahyang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam aqibal khutbati, selepas daripada khutbah. Aqibah zarf zaman, al khutbati mudhaf ilaih, selepas daripada khutbah Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan sembahyang Jumaat selepas daripada khutbah Jumaat. Maka dengan sebab dia ada muta'allaq, dia ada muta'alliqun bis salah, dia ada berkait dengan sembahyang, maka khutbah Jumaat pun wajib juga tutup aurat. Titik. Kata Syekh Nawawi Banten rahimahullahu taala, fadh-dhahiru, okay? Fadh-dhahiru ay fadh-dhahiru li. Tu kaedah. Ya ada fadh-dhahirun fadh-dhahiru. Kena hati-hati. Kalau dengan alif lam, fadh-dhahiru li, bagi aku Syekh Nawawi. Kalau fadh-dhahirun ay fadh-dhahirun li kulli ahadin, zahir bagi setiap orang yang baca, zahir bagi setiap orang yang berpandangan. Ni fadh-dhahiru ay fadh-dhahiru li, maka bermula zahir bagi aku, annahu, jumlah annahu khabar al-zahiru, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu, adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, berkhutbah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, wa tu waul hal, jumlah haliyah, hal kepada sahib hal yakhtubu, hal keadaan, huwa bermula dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mutatahhirun, bersuci ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, masturun, lagi pula khabar kedua, masturun, lagi pula tu yani masturun ay masturul aurati, lagi pula ditutupi akan auratnya. Tu jadi fazahiru li, maka bermula zahir bagi aku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, hal keadaan dia berkhutbah tu bersuci dan ditutupi aurat dia, ditutupkan akan aurat dia. Zahir bagi dia, zahir bagi kita juga. Zahir bagi dia, zahir bagi kita juga. Okey, habis. Kemudian afada dhalika ay afada dhalika al-madhkur min khutbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun afada dhalika ay dhalika kauni khutbatin, afada dhalika ay dhalika khutbatan dhalika kauna khutbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mutatahhiran masturan tu fa'il Ibnu Hajarin, dhalika ay dhalika kauna khutbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhutbah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutatahhiran khabar kaun, masturan, lagi pula ditutupi aurat dia. Siapa yang kata gitu? Fa'il Ibnu Hajarin, oleh Ibnu Hajar. Afada ta'alluq fi tuhfati ay fi tuhfatil muhtaj syarh al-minhaj. Berapa ribu kali dia nukil tu poh ni. Boleh buat catatan berapa kali dia nukil daripada tuhfah. Tolong buat seorang berapa kali, kita nak tahu tak? Saya tak kira. Wa yajibul julusu, kemudian jawab dah. Seterusnya musannif kata benda antara benda yang wajib juga ataupun syarat sah khutbah itu ialah wa yajibul julusu, dan wajib fa'il oleh jalan bainahuma bainal khutbataini, antara dua khutbah itu, antara dua khutbah itu. Fauqa tuma'ninatin, fauqa bukan qadar tuma'ninah, lebih sikit daripada qadar tuma'ninah. Baru teringat. Fauqa tuma'ninatis salati, atas sikit daripada qadar tuma'ninah sembahyang. Mana subhanallah atas sikit je. Bukan subhanallah sungguh, subhanallah atas sikit. Bukan atas sangat tak. Subhanallah atas sikit. Tu qadar dia. Kalau contohnya subhanallah tu kalau 3 saat contohlah. Ke lebih sikit 4 saat, 5 saat. Cukup. Itu qadar tak wajib tu. Ada setengah kitab kata qadar qul huwallahu ahad. Itu yang afdal. Kurang duduk antara dua sujud tu qadar bacaan qul huwallahu ahad. Bahkan disunatkan khatib tu baca qul huwallahu ahad ketika itu. Tak silaplah kita taqrirat sadidah saja. Wallahu a'lam. Pernah terbacalah. Qala ar-Ramli. Apa pula ni? Qala ar-Ramli.
Qala Ar-Ramli ma'a Ahmad Az-Zahidi. Oh, ni. Re. Qala Ar-Ramli ay qala Syekh Ahmad Ar-Ramli Al-Kabir ma'a Ahmad Az-Zahid. Ahmad Az-Zahid ni siapa dia? Ahmada Az-Zahidi. Ahmad Zahid pengarang kitab Sittin Masalah. Qala Ar-Ramli yang mensyarahkan Sittin Masalah, Syekh Ar-Ramli Al-Kabir. Syekh Ahmad Ar-Ramli Al-Kabir. Dia kata apa? Maqul qaul wa tuma'ninatu, dan bermula tuma'ninah itu fihi, di dalamnya, ay fil julusi bainal khutbataini, dalam padanya pada duduk antara dua sujud itu, khabar tuma'ninah wajibatun, wajib iya tuma'ninah tu. Falau tarakaha, ni seolah-olah zahir ayatnya qada tuma'ninah saja. Hak dalam matan kata fauqa tuma'ninatis solah, lebih sikit daripada tuma'ninah sembahyang. Mungkin ada khilaf sinilah. Dan memang kita tengok pun, lagi tak itu ada jawab soalan orang. Memang fauqa tuma'ninatis solah, atas sikit daripada tuma'ninah sembahyang. Ni seolah-olah tuma'ninah pada duduk antara dua khutbah tu wajib. Mana tuma'ninah pun jadi dah. Falau tarakaha tarakat tuma'ninata, dan maka jikalau meninggalkan ia khatib akan tuma'ninah, lazimahul audu ilaihi mutmainnan. Maka lazim, wajib akan khatib oleh fa'il al-audu, oleh kembali ilaihi ilal julusi, kepada duduk itu, mutmainnan ay hala kaunihi mutmainnan. Itu dhamir, itu hal bagi hu, hal bagi sahib hal hu, iaitu hu akan khatib tu. Hala kaunil khatibi mutmainnan, hal keadaan khatib itu duduk secara tuma'ninah, kena kembali, sebab dia tidak duduk, wajib kembali. Dah kalau lepas khutbah semua, lepas khutbah habis semua, dia tak duduk, macam mana tak sah khutbah tu, kena ulang khutbah semula. Kena ulang khutbah lagi jeng tu. Kena ulang khutbah kedua tu lah. Kena ulang khutbah kedua tu. Sebab dia tidak buat rukun duduk antara dua khutbah tu. Kena ulang semula. Dia duduk, lepas tu ulang semula. Duduk tu ulang semula. Wa qala Ibnu Hajar, dan telah berkata oleh Ibnu Hajar fi Fathil Jawadi, dalam kitab Fathul Jawad. Qala ta'alu fi Fathil Jawadi, dalam kitab Fathil Jawad. Fathil Jawad jarang kau dia nukil 2-3 yang banyak tuhfah. Ma'a matnil irsyadi, serta matan al-irsyad. Matan al-irsyad ni syarah Ibnu Hajarnya ialah al-imdad. Tumpah. Al-imdadu syarhul irsyad. Al-imdadu syarhul irsyad. Tu syarah Ibnu Hajar ke? Al-irsyad tu matan. Al-imdadu syarah. Al-imdadu syarah al-irsyad. Fathul Jawad tu kitab Ibnu Hajar ke? Ini matan irsyad. Wa wujudu jalsatin bainahuma, bituma'ninatin fiha fi jalsah tu wujuban. Wa wujudu jalsatin, dan ada duduk tu, melaksanakan duduk lah. Wujudu mutalak, jalsatin mudhafu ilaih, bainahuma ta'alluq jalsah. Jalsah tu bainahuma, jalsah boleh, jalsah boleh. Bainahuma, bainal khutbataini, antara dua khutbah tu, bituma'ninatin. Silap. Bainahuma ta'alluq suatu masuk khabar wujud. Wa wujudu jalsatin, adanya duduk itu, sabit ia, bainahuma, antara dua khutbah itu, bituma'ninatin, dengan tuma'ninah, fiha, padanya, pada jilsah tu, jilsah bainahuma tu, wujuban. Wujuban tu wujuban ay itmi'nanan wajiban. Ingat. Itmi'nanan wajiban, akan sebagai tuma'ninah yang wajib. Wujuban sifat bagi maf'ul mutlaq mahzuf. Maf'ul mutlaq bagi tuma'ninah. Bi tuma'ninatin fiha ay fi jilsatin bainahuma itmi'nanan wajiban, akan sebagai tuma'ninah yang wajib. Titik. Ini pun kata tuma'ninah, qada tuma'ninah. Matan kata fauqa tuma'ninatis solah. Dalam kitab lain pun ada fauqa tuma'ninatis solah. Mana ada khilaf lah, tuma'ninah saja ataupun atas sikit daripada tuma'ninah. Wa yalzamu jalisan ajaza 'anil qiyami.
Wayalzamu ay wayalzamu tu wayalzamu 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 mana wayalzamu al khatibu lah, dan mesti yani wajib oleh khatib tadi jalisan ay hala kaunihi jalisan, hal keadaan dia berdiri, hal keadaan dia duduk. Kalau dia khutbah duduklah. Turun ni. Macam mana? Wa qa'iman ajaza 'anil julusi. Betul lah. Wa yalzamu wa qa'iman ajaza 'anil julusi. Okey. Wa yalzamu dan wajib ayil khatibu, yakni oleh khatib tersebut jalisan ay hala kaunil khatibi jalisan, hal keadaan khatib itu duduk, ajaza 'anil qiyami, yang duduk jalisan sifat. Ajaza tu sifat jalisan. Hal keadaan dia duduk, yang duduk tu yang lemah ia khatib tu, yakni jalis, orang yang duduk tu, anil qiyami. Ajaza ta'alu'an anil qiyami, daripada duduk. Okey, tak jawab lagi tu. Tak jawab lagi. Oh, silap. Faslun tu fa'il yalzamu kat belakang. Wa yalzamu jalisan ajaza 'anil qiyami wa qa'iman ajaza 'anil julusi. Faslun. Faslun tu fa'il. Silap weh. Wa yalzamu faslun bisaktatin. Ambil situ. Oh, faham. Wa yalzamu faslun bisaktatin, dan mesti wajib oleh fasal, oleh cerai dengan satu saktah, dengan sekejap lah saktah ni. Dengan sekejap, diam sekejap. Fasal maksudnya dia cakap kan, dia cakap, maka sekali nak duduk antara dua sujud, dia ganti duduk antara dua sujud dah. Duduk antara dua khutbah, dia ganti duduk antara dua khutbah itu dengan faslun, dengan satu ceraian bisaktatin, dengan qada saktah saja. Siapa tu? Jalisan ay hala kauni apa? Jalisan tu ay hala kaunil khatibi jalisan, hal keadaan khatib tu duduk yang ajaza 'anil qiyami, yang lemah daripada qiyam. Dia duduk ketika khutbah, dia lemah nak berdiri. Lepas tu sekali duduk antara dua khutbah lagu mana? Dia saktah saja. Diam sebentar, dia sekejap, diam sekejap. Satu, wa qa'iman ajaza 'anil julusi, dan hala kaunil khatibi qa'iman, hal keadaan khatib itu berdiri yang ajaza 'anil julusi, yang lemah ia qa'iman, orang yang berdiri tu 'anil julusi, daripada duduk. Dia jenis berdiri je. Dia nak duduk tak boleh. Kalau nak duduk tak boleh macam mana? Nak duduk antara dua khutbah tu rukun. Saktah saja. Faslun bisaktatin, sudah. Ceraikan perkataan dia tu dengan saktah saja. Diam sekejap lah. Diam sekejap. Wala yakfil ittija'u. Dah boleh tak kalau dia ittija'? Pelik lah kau ni. Saya mesti tak ada. Wala yakunu, mana tadi? Wala yakfil ittija'u, dan tidak membadai oleh ittija', duduk di lambung kanan ataupun lambung kiri, untuk dia cerai antara dua khutbah tu. Contoh orang duduk, dia nak duduk antaranya, dia duduk sekarang ni, dia tak mampu berdiri khutbah, dia duduklah khutbah tu. Lepas tu sekali dia nak khutbah, nak duduk antara dua sujud, duduk antara dua khutbah, tak boleh sebab dia duduk. Adakah dia perlu ittija'? Tak payah. Wala yakfil ittija'u, dan tidak memadai oleh ittija' ai min ghairi sukutin, yakni tanpa dia itu sukut, tanpa dia itu diam. Yang itu dia ittija'. Dia ittija', bukannya dia diam. Patutnya dia diam, dia saktah. Dia diam sekejap. Faslun bisaktatin, dia pisah dengan diam. Saktah tu dengan makna diam lah. Diam sebentar. Jadi tak memadai dia ittija', yakni tanpa dia diam sebentar. Wa yakunu julusuhu bainahuma nadban. Wa yakunu julusuhu bainahuma nadban qadra suratil ikhlasi. Ni jumpa dah. Tadi kita sebut kan surah Ikhlas. Jumpa dah weh. Alhamdulillah, insya-Allah. Dalam kitab Ibnu Hajar la fi Fathil Jawad, dia kata sunat. Dia kata apa? Wa yakunu, tadi wa yakunu julusuhu, dan adalah duduknya khatib bainahuma, apa nama tu, bainal khutbataini, antara dua khutbah itu, nadban ay hala kaunihi nadban. Bukan tu
Nah, depan tu khabar yakun lah. Khabar yakun dia. Nah, depan tu khabar yakun dah. Dan adalah duduknya khatib antara dua khutbah itu sunat. Sunat tu qadra suratil ikhlasi. Qadar surah ikhlas. So qadar surah ikhlas. Takriban. Takriban khurujan min okey, takriban lebih kurang lah. Qadra suratil ikhlasi takriban. Takriban lebih kurang qadar surah ikhlas. Makna lebih kurang qadar surah ikhlas. Dalam kitab lain sebut bahkan disunatkan khatib tersebut apabila duduk antara dua khutbah tu dia juga disunatkan baca surah al-ikhlas. Tu kitab takrirat rasanya. Ni qadar duduk, qadar surah ikhlas takriban. Khurujan, kenapa begitu? Kenapa disunatkan duduk antara qadar surah ikhlas tu? Khurujan tu maf'ul li ajli, kerana keluar min khilafi man, daripada khilaf orang, yakni ulama, pandangan ulama yang aujabahu, yang mewajib ia man hu akan dia, akan julusahu bainahuma qadra suratil ikhlas. Ada yang mewajibkan. Wa yaqra'u fihi syai'an min al-Qur'ani. Dia baca ni, dia sebut ni. Wa yaqra'u ay wa yaqra'u al-khatibu fihi ay fil julusi bainahuma syai'an maf'ul bih, akan sesuatu minal Quran, daripada Quran. Patut pun. Setengah kita ada kata bahkan sunat juga khatib itu baca surah ikhlas tu. Ni antaranya. Sebab disunatkan baca suatu daripada Quran ketika duduk antara dua khutbah tu. Kenapa sunat baca? Lilittiba'i. Ay wa innama yusannu qira'atu syai'in fihi minal Qur'ani sabitun lilittiba'i. Wa innama, dan hanya sonyo wa innama apa tadi? Wa innama yusannu, bukan, betul lah. Wa innama yusannu, dan hanya sonyo disunatkan, ataupun tusannu, hanya sonyo disunatkan. Innama tusannu, hanya sonyo disunatkan qira'atuhu syai'an fihi minal Qur'ani lilittiba'i. Tak payah sabitul lah sebab ada tusannu lah fi'il. Lilittiba'i, kerana ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Intaha kalam Ibnu Hajarin fi Fathil Jawadi. Habislah oleh kalam Ibnu Hajar dalam kitab Fathil Jawad. Qala Atiyatun, telah berkata ia oleh Atiyah. Oleh Atiyah, Syekh Atiyah. Telah berkata ia oleh Syekh Atiyah, maqul qaul wal aula ay yakuna suratal ikhlasi. Ni ada ni. La ilaha illallah. Mati Syekh apa yang kita kata ada lepas tu. Wal aula, dan terlebih utama, ay lil khatibi, bagi khatib tu takwil masdar jadi khabar aula. Ay yakuna, ay kaunuhu, keadaannya khatib tu suratal ikhlasi. Apa dia? Ay yakuna, ay yakuna gini. Wal aula, ay wal aula fi qira'ati syai'in min al-Qur'ani lil khatibi ay yakuna. Itu wal aula, ay wal aula fi qira'ati syai'in min al-Qur'ani fihi ay yakuna. Lil khatibi, bagi khatib, ay yakuna, bahawa adalah ia khatib itu suratul ikhlasi, ay qira'ata suratul ikhlasi. Ya hazah mudhaf, ay qira'ata suratul ikhlasi, ay fihi, ay fihi ay fil julusi bainal khutbatain. Baca surah ikhlas sunat juga. Alhamdulillah. Tak payah nak waham lagi kita apa yang sebut. Dia dah sebut sini dah. Jadi duduk antara qadar surah ikhlas satu sunat, baca pun sunat juga. Kerana nak keluar daripada khilaf yang kata duduk antara qadar surah ikhlas tu wajib. Wal muwalatu, dan muwalat, ataf. Wal muwalatu, dan muwalat, sikit lagi. Wal muwalatu, dan muwalat itu baina arkanihima, antara rukun dua khutbah, wa bainahuma wa bainal khutbataini, dan antara dua khutbah, wa bainas salati, dan antara sembahyang. Jadi kena muwalat lah. Dua khutbah berlaku, dua khutbah tu nak pergi on the way sembahyang, kena muwalat. Jangan terlepas muwalat. Terlepas muwalat tidak sah lah Jumaat dia. Kena ulang balik khutbah. Tu kena ulang balik khutbah.
Seperti mana kalau tercerai mualat Fatihah kena ulang balik Fatihah, begitu jugalah kalau tercerai mualat antara dua khutbah dengan sembahyang kena buat balik khutbah. Tak pasal-pasal. Wal muwalatu baina arkanihima arkanil khutbataini, dah baca dah, bi alla yafsila tu taswi. Tu wal muwalatu, tu taswi tu. Taswi bagi mualat. Wal muwalatu ataf pada hak dulu. Itu tasbih. Wa dzalikal muwalatu baina arkanihima wa bainahuma wa bainas salati musawwarun, ditaswirkan akan dia bi alla yafsila yafsila al khatib, dengan bahawa tidak menceraikan ia khatib itu tawilan urfan faslan tawilan, akan sebagai fasal, akan sebagai cerai yang panjang. Tawilan sifat bagi maf'ul mutlaq mahzuf, taqdiruhu faslan tawilan, akan sebagai fasal cerai yang panjang. Urfan, panjang tu urfan, qadar uruf. Qadar apa? Qadar uruf. Qadar uruf panjang ke tidak ni? Kalau kata panjang. Tapi ada yang dhabit mengatakan bahawasanya tak lebih daripada qadar 2 rakaat yang dibuat rukun sahaja. Tak lebih daripada qadar 2 rakaat yang dibuat rukun sahaja. Mana pendeklah masa tu. Jangan duk balik lah. Tapi yang kata tidak bercerai hak panjang tu bima la ta'alluqa lahu bima huwa fihi. Payah belaka ni. Bima la ta'alluqa, dengan barang yang tidak bersangkut paut lahu baginya. Ta'alluqa lahu ay lil khatibi, yang tidak ada sangkut paut ia bagi khatib tu bima huwa fihi, dengan barang yang bermula dia barang fihi ay sabitun fihi. Bima huwa ay huwa tu rujuk pada khatib, fihi ay fima. Bima huwa, dengan barang yang bermula dia khatib tu sabit ia fihi padanya, pada barang, pada barang. Payah sikit tu. Bima la ta'alluqa lahu. Okey, yang kata putus mualat tu dengan sekira-kira tidak panjang dengan panjang, tidak putus, tidak tercerai dengan ceraian yang panjang secara uruf, tidak cerai secara yang panjang pada uruf tu bima la ta'alluqa, dengan perkara-perkara yang tidak bersangkut paut. La ta'alluqa ay la ta'alluqa thabitun lahu ay lil khatibi, yang tidak bersangkut paut baginya, bagi khatib. Bersangkut paut dengan apa? Bima huwa fihi, dengan barang yang bermula dia khatib tu sabit ia fihi, pada barang. Yakni apa? Yang tak bersangkut pautnya khatib tersebut ketika berada di dalam khutbah, yang tak bersangkut paut dengan khutbah. Dia pisah, panjangkan, terpisahnya antara khutbatain dengan sembahyang tu, dengan terpisah yang panjang, dengan sekira-kira tidak ada kaitan langsung antara tidak ada kaitan pada khatib tersebut terhadap apa yang sepatutnya berada dalam khutbah. Kalau berlaku pisah panjang tersebut dengan perkara dengan perkara yang tidak ada kaitan dalam sembahyang atau dalam khutbah tadi, maka tidak sahlah khutbah tersebut, kena ulang semula. Titik. Afadahu Ibnu Hajarin, dalam beri faedah akan hadzal madhkura oleh fa'il Ibnu Hajarin, oleh Ibnu Hajar fi tuhfati ay fi tuhfatil muhtaj syarhin minha. Yang lagi tak tuhfah juga habis. Kemudian masuk as-salawatul mafrudatu 'ala al-kifayati, sembahyang yang difardukan akan sembahyang atas jalan fardu kifayah. Wallahu taala alam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok pula pagi insya-Allah taala.